Anda bersama kami dalam rancangan Sahabat Bertanya. Sebuah podcast soal jawab soalan-soalan kehidupan dan agama yang ditujukan kepada Ustaz Abdul Hafiz bersama kami, iaitu hos anda Indra Sahib, Ijat Koki dan Eric Pipul, meneroka mencari jawapan intisari yang menusuk ke jiwa. Assalamualaikum semua. Selamat datang kepada rancangan yang paling terhot, rancangan yang paling dinanti-nantikan, rancangan yang menyembang-nyembang tentang ilmu. Marilah bersama kami dalam rancangan Sahabat Bertanya. Tanya apa? Itu dia. Hari kita nak bahaskan satu topik yang ataupun bab yang sangat-sangat memerlukan bagi masyarakat kita, kan? Iaitu bab solat. Pun tahu tak bab solat? Solat tu sembahyang Engkau jangan sembarang. Tanya lagi. Kan? Sahabat bertanya. Sahabat bertanya. Tak Sahabat apa. bertanya ni. Gateway dekat tu, gateway sebelah je. Maksudnya sebelah tu sudah Al-Fadil Ustaz kita. Jadi sebelum kita masuk pada soalan-soalannya, izinkan kita bertiga, iaitu saya Indra Sahib dan saya Izzat Koki. Saya Eric Pipul. Dalam rancangan Sahabat Bertanya. Ingin saya memperkenalkan iaitu tetamu khas kita ataupun speaker kita, Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya Ustaz. Ahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum semua. Masya-Allah, masya-Allah, warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk berganding lagi bersama kita yang tiga, yang gonjol, yang gila, yang lagi yang tak betul ni Ustaz. Terima kasih untuk membimbing kita. Sama-sama, kerana jemput. Alhamdulillah. Baik, masya-Allah, baik. Kita nak bahaskan Ustaz pada hari ini ataupun pada malam ini sebenarnya, itu topik tentang bab solat. Jadi kita ada question ataupun soalan-soalan daripada pendengar dan kita punya viewers kita. Jadi izinkan saya terus masuk kepada soalan yang pertama ya Ustaz. Sebentar saya tengah nak cari soalan dia. Saya pun banyak juga soalan ni, betul-betul nak tanya kan. Jangan susah-susah dia. Soalan cepu mas Ini soalan daripada planet punya. Ustaz, saya saja Ustaz. Tiap-tiap kali Ijat tanya soalan, minta dia satu ketul Ustaz. Break kopi Ustaz. Penat Ustaz menjawab. Banyak soalan dia. Balik kita pergi makan syok Ustaz. Alright, mari kita memperdengarkan soalan yang pertama. Soalan yang pertama. Salam Ustaz. Adakah muntah itu dalam solat itu membatalkan solat saya? Tolong nasihatkan ya Ustaz. Ni macam soalan si Badang Badang kan kuat muntah Tafadhal Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi seperti mana soalan yang tadi dibacakan oleh Brother Indra kita, alhamdulillah, seperti mana kita tahulah, solat ini menjadi satu kewajipan bagi seorang mukallaf yang sudah baligh dan juga sudah berakal. Dan setiap mukallaf itu bila dia melaksanakan solat, dia mesti memastikan bahawa solatnya itu benar-benar sahlah dari segi syarat-syaratnya, dari segi rukun-rukunnya, dan dia menjauhkan perkara-perkara yang dapat membatalkan dia punya solat ketika dia melaksanakan solat. Jadi soalan yang tadi diajukan oleh teman kita, alhamdulillah, adakah muntah ataupun ketika seorang sedang melaksanakan solat lalu dia muntah, adakah perkara itu dapat membatalkan dia punya solat? Jadi kalau saya faham daripada soalan tersebut, kita nak tahu apa itu muntah dahululah. Jadi muntah ini adalah sesuatu yang masuk daripada mulut kita, kemudian dia keluar balik ke mulut kita. Jadi bila sesuatu itu yang masuk ke dalam
ke dalam badan kita melalui mulut kita, sama ada air ataupun makanan dan sebagainya. Bila dia sudah melalui kita punya tekak kita ataupun makhraj ha ke ataupun makhraj kha, misal kata kalau kita sebut ha ataupun kha ini kita nak tekak dan dia keluar balik. Dia keluar balik, itu yang dinamakan Itu yang dinamakan muntah. Itu yang dinamakan muntah. Walaupun kata para ulama, kalau dia minum air misal kata, selagi air itu misal kata dah masuk, dah melepasi daripada had makhraj ataupun had tekak ni, itu lalu keluar balik, walaupun seperti air, tetap kita mengatakan bahawa dia adalah muntah. Dan hukum muntah ini, bila kita nak jawab soalan ini, dia ada kaitan dengan sama ada benda muntah itu ataupun muntah itu sendiri, adakah dia itu najis ataupun dia tidak najis. Jadi di dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, muntah itu dalam kategori najis lah. Dia adalah benda yang najis. Walaupun kata para ulama, walaupun misal kata dia datang daripada budak ataupun bayi kecil. Bayi kecil yang minum susu ibunya dan sebagainya, itu kalau dia minum lalu dia keluarkan semula susu, walaupun tidak berbau, walaupun baunya itu masih lagi seperti susu, tetap ia itu dinamakan ia dinamakan muntah. Jadi kalau kita lihat di dalam syarat-syarat sahnya solat, itu mesti seseorang itu bila dia nak solat, baik sebelum dia solat ataupun ketika dia dalam solat, dia mesti dia mesti suci daripada najis. Dia suci daripada najis itu baik pada badannya ataupun pakaiannya ataupun tempat yang sedang dia melakukan solat. Jadi bila kita tahu bahawa dia mesti menyucikan dirinya itu daripada daripada najis, kita dah boleh faham daripada soalan yang tadi diberikan bahawa muntah itu adalah najis. Jadi walaupun kata para ulama, walaupun dia itu masih lagi belum keluar daripada mulut kita, jadi syaratnya itu bukan kita namakan muntah itu muntah macam kita lihat dalam TV ataupun kita sendiri pernah melalui perkara tersebut, iaitu perkara itu dikeluarkan. Bahkan kata para ulama, walaupun sedikit, walaupun dia masih berada dalam kawasan mulut kita. Sama juga kalau misal kata orang hidung dia berdarah. Orang hidung dia berdarah, ru'af dalam bahasa Arab. Kalau muntah itu nama dia adalah Muntah itu nama dia adalah al-qai'u. Al-qai'u. Jadi bila kita tahu bahawa itu adalah benda yang najis dan sukar baginya untuk menghilangkan, ataupun bila dia nak menghilangkan, contohnya nak kumur-kumur ke, ada air putih dan sebagainya, dia perlu minum, dia nak kumur, dah berlaku satu perkara yang boleh membatalkan dia punya solat. Contohnya ada 3 kali pergerakan berturut-turut. Macam itu. Jadi bila dia nak menyucikan mulutnya daripada muntah tersebut, daripada perkara yang najis, itu boleh berlaku perkara yang dapat membatalkan dia punya solat. Jadi secara ringkasnya di sini, maka muntah itu, bila seorang itu muntah ketika dia solat, itu seperti dia sudah membawa najis ataupun dia menanggung najis. Muntah itu sendiri ada najis, maka pada ketika itu dia putuskan, baik dia seorang imam ataupun dia solat seorang diri ataupun dia solat menjadi sebagai makmum, dia putuskan dia benar solat, dia keluar, lalu dia cukup dengan cuci mulutnya, bersihkan mulutnya sahaja daripada muntah itu dan juga kesan-kesan daripada muntah itu. Jadi orang akan bertanya, daripada soalan itu orang akan bertanya, adakah muntah ini membatalkan wudu? Jadi muktamad di dalam mazhab kita, Imam Syafi'i, muntah itu tidak membatalkan wudu. Kerana apa? Dia adalah satu benda yang keluar bukan daripada salah satu daripada 2 jalan, iaitu kubul ataupun dubur. Dia keluar daripada mulut. Maka hukumnya apa? Muntah itu tidak membatalkan wudu. Jadi bagi Ustaz, bagi orang kalau dia muntah dalam solat, definitely solat dia tu batal lah, kan? Betul? Sebab dia kalau kita nak detailkan lagi, muntah itu sendiri sudah pasti dia ada benda yang cairan. Dia ada cairan. Jadi kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqh, kadang kita lihat dalam bab perkara yang membatalkan solat, itu dengan terkenanya najis ataupun terjatuhnya najis. Jadi kat situ kita panjanglah kalau kita nak bahaskan najis itu kering ke, najis itu tak kering ke. Kalau misal kata najis itu misal kata dia tak kering, dia adalah najis yang basah, dan ulama dia kata
kena hilangkan sebelum melalui satu kadar tumakninah, iaitu sebelum kadar paling kurang subhanallah. Dia kena hilangkan itu najis, dan itu tak mungkin berlaku. Yalah. Walaupun kalau dia dapat melakukan perkara sedemikian, tapi kesan daripada najis itu masih ada di dalam mulut. Jadi kesan daripada najis itu umpama seperti dia itu sedang membawa najis ataupun dia sedang menanggung najis. Itu yang membatalkan dia punya solat. Jadi soalan saya Ustaz, kita dah tahu dah solat dia batal kerana najis dan dia tidak boleh teruskan solatnya. Dan bagi dan definitely dia dah terkeluar daripada solat yang dia sedang solat tu lah. Jadi soalan saya Ustaz, bolehkah dia teruskan solat kalau dia bersihkan tempat najis itu, ataupun dia gunakan sejadah yang baru, dia teruskan solat? Seperti mana Ustaz mengatakan tadi, muntah ini tidak membatalkan wuduk. Jadi tak perlu dia nak kena ambil wuduk lagi sekali kan. Jadi bolehkah dia teruskan solat kalau dia bersihkan tempat najis itu? Jadi kita tahu bahawa muntah ini, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh kita yang basic, muntah ini adalah termasuk daripada najis ainiyah. Najis ainiyah ni adalah najis, kalau diterjemahkan najis yang boleh dilihat. Maknanya apa? Ada bau, ada rasanya dan juga ada warnanya. Jadi macam mana cara kita nak solat di tempat yang sama? Contohnya kita boleh solat di tempat yang lain, tapi kita nak juga solat di tempat tersebut. Contohnya kalau tidak ada tempat yang lain melainkan pada tempat tersebut. Jadi cukup dengan kita menghilangkan najis yang mana tempat yang kita muntah itu, lalu kita boleh solat. Ini pun kata para ulama, salah satu syarat daripada sahnya solat itu adalah suci daripada najis pada tempat. Sekarang ni apa maksud pada tempat itu? Pada tempat itu kata para ulama adalah tempat yang mana anggota tubuh kita yang kita gunakan ketika solat itu menempel pada tempat itu. Jadi kalau contohnya kita muntah, tapi bila kita sujud ataupun kita rukuk, kita sujud, anggota tubuh kita tak menempel pada tempat yang kita muntah. Maka hukumnya apa? Kata para ulama, hukumnya makruh sahaja. Sebab apa? Kita dekat dengan muntah ataupun najis, tapi kita tak kena najis tersebut. Jadi kita kena faham maksud suci daripada najis pada tempat adalah tempat yang mana anggota solat kita itu kena. Contohnya tempat kita letak tangan, ada muntah, maka kita bersihkan dekat tempat tersebut. Tempat kita nak sujud, misalnya kata dahi kita ada muntah, maka kita bersihkan tempat tersebut. Tempat kaki kita ada muntah, maka kita bersihkan tempat tersebut. Itu kata para ulama. Saya ada satu soalan Ustaz, mengenai muntah ni. Memang kadang-kadang bila orang tengah solat ni, dia tak boleh tahan dia punya muntah Ustaz. Saya berikan misal Ustaz, pernah berlaku pada diri saya sendiri. Ini cerita yang benar. Bila saya tengah solat, saya termuntahkan muka Apple Ustaz. Saya termuntah kat muka Apple. Jadi macam mana? Apa hukum dia? Saya termuntah kat muka member. Kau rasa tak ya? Itu yang tengah solat tu. Kalau tengah solat sebelah-sebelah hari. Sebelah-sebelah mana aku pusing kanan aku. Aku muntahkan kau. Dan najis ni. Yalah, kenalah pada tempat dia kan. Itu kalau kita lihat dalam bab ataupun adab-adab ketika kita melaksanakan solat dan sebagainya, itu dibahaskan oleh para ulama. Contohnya kalau orang misal kata dia ada kahak misal kata, ataupun ingus ditarik kan, kemudian dia nak keluarkan ingus tersebut tak boleh ditelan semula. Kerana dia walaupun benda yang suci, tapi dia adalah benda yang kotor. Jadi macam mana dekat sebelah kanan ada orang, dekat sebelah kiri ada orang. Jadi dari segi adab dan sebagainya itu, dia keluarkan sapu tangan ataupun dia keluarkan kainnya dan sebagainya, ataupun paper dan sebagainya, lalu dia muntahkanlah pada tempat paper itu dan sebagainya. Jadi Masya Allah lah. Jadi mungkin sahabat kita yang terkena muntah tu mungkin beradab orang dia, Masya Allah. Banyaknya sih kalau dia sabar orang dia Ustaz. Dia pasal dia dah biasa kena muntah kat muka. Ada banyak history muntah. Jadi kalau tak tahu lagi, kalau cek ni wali. Dia tahap kesabaran Ustaz kan. Orang kalau muntah kat dia pun dia sabar Ustaz. Ustaz, ni ada soalan juga ni. Jadi kalau misalnya kita ni tengah, sebelum kita solat, jadi kita dah berwuduk semua. Kemudian kita dah nak masuk solat ni, atau kita masbuk ke misalnya kata kan. Jadi kita dah termuntah. Kita muntah tempat lain lah sebelum kita masuk tempat solat tu. Tapi muntah tu ada terkena pada pakaian kita. Jadi boleh tak kita solat
dengan pakaian yang terkena muntah tu. Jadi kalau kita lihat dari tadi kita sebut syarat sahnya solat, itu salah satu syaratnya mesti suci daripada najis pada badan, pakaian kita dan juga tempat yang kita nak melaksanakan solat. Jadi bila kita kata suci daripada najis pada pakaian kita, maksud daripada pakaian ini setiap benda yang kita bawa. Jadi dia bukan hanya baju sahaja, dia bukan hanya seluar sahaja. Contohnya cap kita ataupun songkok kita, ataupun kain selimpang kita yang kita letak untuk kita solat, ataupun baju dalam misal kata singlet dan sebagainya, itu kita kena pastikan bahawa dia itu suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Dari muntah ni adalah antara najis yang tidak dimaafkan. Kalau gitu banyak dia kena kadak juga. Siapa tu dia? Aduh. Dia siapa? Eric People. Yes. Jadi macam Ustaz tadi mengatakan, hingus, kahak ini adakah ia najis, Ustaz? Ingus ataupun kahak dan sebagainya itu tidak termasuk dalam kategori najis. Tetapi dia dalam kategori orang kata mustakdharun, iaitu satu benda yang kotor. Jadi bila kita kata dia satu benda yang kotor, maka fuqaha letak ataupun hukumnya di dalam kitab-kitab fiqh itu tidak boleh ditelan. Contohnya misal kata kita katalah misal kata tahi hidung misal kata maaf Apple biasa. hidung misal kata. Dari biasa. Gigit. Dia kompol mah. Kadang orang tahi hidung, kadang orang korek hidung, dia keluarkan tahi hidung dia dia bersihkan, tapi dia tak cuci tangan. Maaf kata ada yang lebih ekstrim lagi, mungkin dia isap-isap jari dia misal kata Saya. Jadi itu adalah satu benda walaupun kita kata tak najis, tapi dia adalah satu perkara yang mustakdar, benda yang kotor. Maka tidak diperbolehkan. Kecuali kalau misal kata kahak itu ditarik daripada perut. Jadi bila kahak itu misal kata ditarik daripada perut dan sebagainya, ataupun air liur basi. Air liur tak najis. Tapi air liur basi contohnya yang sudah masuk dalam perut kita, dah proses, dihadam dan sebagainya, lalu keluar. Dan lagi-lagi kalau kita nak tahu dia punya warna tu ada kekuning-kuningan dan sebagainya, itu dah tak boleh lah. Ini macam pernah nampak je Tu ada kat baju dia. Dia kena kat spotlight dia boleh nampak. Itu kalau ternampak jelas di bajunya Eric People kita. Itu dah kalau boleh tambah itu air basi itu dah kira-kira najis lah. Dah najis tu. Dengar tu Apple. Jangan jadi najis. Okey, soalan seterusnya. Okey. Ini saya punya turn pula Ustaz, ni ada soalan juga Soalan mana? Ni apa? Ni soalan daripada sini ke atau soalan sendiri? Ni tak, ni peminat punya soalan juga. Okey, silakan. Peminat Apple ke peminat Ustaz? Dia direct kat sini ni Solat subuh Ustaz azan cakap dah 5.46. Tiap kali kerja pagi bas pick up 5.50. Kira dia dah nak kena keluar kerja ni. Journey dalam 1 jam. Sampai tempat kerja dalam pukul 7 dah. Dah curuk dah. Jadi dia tanya, bila shift pagi tu solat subuh dalam bas dalam keadaan duduk dan berjalan, dan bas berjalan ke destinasi, sah ke tidak? Soalan kedua dia, perlu qada solat kembali ke tak? Kodak dia macam kodak. Kodak ke? Qadar. Kodak. Dia confident. Dia sembarang je. Kodak. Kodak. Okey, sekarang kita syuruk pukul berapa? Kita ni waktu syuruk pukul 7 berapa? 7.4 7.4 minit Saya. Okay, 7.6. Kita punya waktu subuh is letaklah pukul 5.45. Saya. Jadi dia perlu naik bas pukul berapa? 5.50. 5.50 dia kena naik bas. Okey, pertama sekali untuk melakukan solat, di antara syarat sahnya ataupun di antara syarat sahnya solat adalah masuknya waktu. Jadi masuknya waktu, jadi solat itu memang perlu dilakukan di dalam waktu. Baik apa pun solat subuh, maghrib, isyak, subuh, zuhur dan juga asar, itu mestilah dilakukan di dalam waktu. Artinya apa? Bila dilakukan di luar waktu, dia dah tak jadi solat tunai lagi. Dia menjadi solat qada. Cuma dalam situasi ini kita berikan gambaran daripada soalan yang diberikan. Jadi dia punya bas pukul 5.50. Mesti ada tempat bas itu. Jadi azan misal kata pukul 5.45. Jadi mungkin dalam situasi ini mungkin dia boleh keluar lebih awal dahulu. Contohnya misal kata dia keluar daripada rumah ni misal kata pukul 5.30
ataupun 5.40. Jadi dia boleh sampai dekat tempat yang dia nak naik bas itu, mungkin ada blok ke ataupun tempat yang sesuai yang mana dia boleh lakukan solat. Jadi bila dia dah sampai tempat tu 5.45 contohnya, dia dah boleh melaksanakan solat selagi dia menghadap kiblat lah. Itu antara jawapan yang mungkin kita boleh berikan. Okey, kalau perkara sedemikian dia tak mampu untuk lakukan kat luar ke bas dia, tak nanti lah. bas ke kat luar ke tempat orang ramai ke apa kan. Jadi kalau takut viral ke apa misal kata. Jadi di dalam fiqh ataupun di dalam kitab-kitab fiqh, okey, seorang yang melaksanakan solat fardu itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan dia duduk kalau dia itu mampu untuk berdiri. Cuma solat dalam keadaan duduk ini di atas kenderaan, di dalam bas ini hanya khusus kalau kita belajar dalam kitab-kitab fiqh dalam bab musafir, itu khusus bagi apa? Bagi orang yang musafir sahaja. Dan hanya untuk solat-solat sunat sahaja, bukan untuk solat-solat fardu. Jadi dalam keadaan seperti itu, dia naik bas. Okey, dia sampai di tempat kerjanya pukul nak syuruk 7 dah nak dekat syuruk. Bila dia sampai di tempat kerjanya dah nak syuruk, tetapi belum syuruk lagi. Berarti apa? Belum syuruk lagi, masih lagi ada waktu subuh. Walaupun kata para ulama walaupun 1 minit, walaupun 2 minit, walaupun 3 minit, bila dia turun di tempat kerjanya, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan apa? Melaksanakan solat. Okey, itu situasi yang kedua tadi. Yang pertama, kedua. Yang ketiga, kalau misal kata basnya itu memang kalau sampai memang tak cukup, cop-cop mesti dah habis waktu subuh. Mesti dah habis, tak sempat dengan orang ramai nak turun daripada bas dan sebagainya. Jadi tetap wajib untuk melaksanakan solat. Tapi dalam keadaan macam mana? Dalam keadaan seperti dia dalam pesawat contohnya. Kita berada di dalam pesawat, tetap kita wajib untuk solat bila masuk waktunya mengikut tempat yang mana kita berada. Jadi ketika kita dalam bas misal kata, kita tak mampu untuk berdiri. Kalau berdiri dah kecoh misal kata, tak ada tempat, kita tak boleh sujud seperti mana sujud yang biasa dan sebagainya, maka kita ada wuduk, maka kita tetap wajib untuk melaksanakan solat untuk menghormati apa? Untuk menghormati waktu. Supaya apa? Supaya kita tak label ataupun kita tak dianggap orang yang tidak melakukan solat luar daripada waktu solat. Kerana apa? Tak boleh kita melambatkan solat keluar daripada waktu kecuali dengan keuzuran-keuzuran yang tertentu sahaja. Jadi macam mana dalam keadaan seperti ini? Kita wajib melaksanakan solat tapi dalam keadaan tak cukup kita punya sifat solat kita. Sujud kita tak sempurna, kita punya rukuk pun mungkin tak sempurna, kita tak boleh berdiri. Jadi kata para ulama, kalau kita sampai di tempat kerja kita dan masih lagi ada waktu, maka kita i'adah, kita ulang balik kita punya solat. Kalau tak ada waktu lagi, dah habis, maka wajib bagi kita untuk qada semula kita punya solat. Jadi qadaan ni yang qada pula. Yang ni qada. Faham. Gitu. Jadi solat tu mana dia kira solat hormat waktu je lah. Solat itu seperti apa? Solat hormat waktu. Tapi solat hormat waktu tu niat dia solat saja aku solat Saja hormat aku waktu. solat. Tak ada. Saja aku solat fardu zuhur kerana Allah Ta'ala. Tapi dalam maksud solat itu memang solat yang tak sempurna. Gitu. Dia ada difference ya Ustaz di antaranya i'adah dengan qada. Ada perbezaan. Kerana kalau tadi macam Ustaz mengatakan kalau yang saudara ke saudari yang menanyakan soalan ni? Mister okey. Jadi bagi saudara yang menanyakan soalan itu, dia kalau sampai di tempat kerjanya sudah melepasi waktu kan, sudah habis waktu fajar lah. Dan kalau dia melakukan solat hormat waktu dalamnya perjalanannya, iaitu dalam bas, dan dia mesti melakukan solat i'adah. Jadi yang dia lakukan solat i'adah bila dia sampai tempat kerja itu, dia harus niat qada ataupun ia diniatkan sebagai i'adah ya Ustaz. Okey, jadi kalau dari segi niat yang diwajibkan, kalau kita lihat dalam kitab basic Safinatun Najah itu sendiri, qada, niat qada ataupun niat ada, tunai ataupun qada, ini adalah tambahan ataupun satu tambahan lah, kita kata satu tambahan sahaja. Jadi dia kalau tak disebutkan secara automatik kita tahu solat yang dilakukan luar daripada waktunya itu dinamakan solat qada. Solat yang dilakukan di dalam waktu itu dinamakan solat apa? Itu dinamakan solat ada. Jadi dalam situasi itu ataupun keadaan yang tadi kita sebutkan, dia dah sampai pada tempatnya kerjanya
dan masih ada waktu lagi berbaki. Walaupun kata para ulama, walaupun 1 rakaat. 1 rakaat dia lakukan selagi dalam waktu, itu dinamakan solat ni adalah solat yang tunai. Maksud i'adah itu adalah dia ulang balik solat yang tadi dia lakukan di dalam bas. Dalam waktu. Dalam waktu. Jadi istilah i'adah ini adalah mengulang solat dalam waktu. Di dalam waktu. Kalau sudah terkeluar daripada waktu, dia bukan dinamakan sebagai i'adah ya Ustaz. Tak dinamakan i'adah, itu dah dinamakan solat qada. Tapi saya nak sentuh kat sini, bilakah dinamakan ada solat itu tunai? Ada walaupun kita dapat 1 rakaat. Jadi kalau contohnya dia dah sampai bas, walaupun sempat baginya 1 rakaat, maka dinamakan 1 rakaat memang dalam waktu. 1 rakaat lagi subuh di luar waktu, tetap dinamakan solatnya ada. Cantik. Masya Allah. Baik, jadi izinkan saya menanyakan Ustaz Abdul Hafiz dan Al-Fadil Ustaz kita soalan yang kedua. Okey. Jadi sebenarnya saya menunjukkan soalan di sini sudah saya type cantik-cantik kan, untuk viewers kita nampak kan apa soalan dia kan. Jadi saya izinkan saya mempamerkan soalannya. Soalan yang kedua, iaitu soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz, saya ada problem sikit. Time saya tengah solat. Bila saya solat, saya macam ada rasa nak kentut. Tapi tak dengar pula saya kentut. Saya terus was-was je Ustaz. Tak tahu saya patut teruskan solat atau apa. Jadi macam mana ya Ustaz? Alhamdulillah. Terima kasih atas ini bab soalan kentut. itu. Bab kentut, kalau Ustaz nak tahu, ulama kentut kan, dia berada di sebelah Ustaz. Semua dia lah Ustaz. Ulama kentut. Muta kentut. Itu soalan betul-betul baru dia nak cakap tu. Tu ada Chan nama dia boy kentut. Kalau saya kan, saya macam bawa lupa je lah soalan ni. Apa sebab bawa lupa? Pasal macam selalu kalau Ipul yang kentut, walaupun tak ada bunyi, dia ada bau. Tapi itu paling irritating lah bro. Serius lah. Betul. Silent killer. Yang silent killer tu tak menghormati kawan sebelah kau tahu. Biadab tu, biadab tu nama dia. Memang kau tak kena keropok sebenarnya. Tak keluar pun tadi. Okey Ustaz, tafadhal ya Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Jadi dari soalan yang tadi diketengahkan, Alhamdulillah, dia lebih masuk pada bab perkara-perkara yang membatalkan solat lah. Jadi perkara-perkara, di antara perkara-perkara yang membatalkan solat itu kalau misal kata wuduk seseorang itu batal. Jadi bila kita balik dalam perkara-perkara yang membatalkan wuduk, kerana apa? Wuduk ni adalah menjadi syarat sahnya solat, iaitu seseorang itu sentiasa kekal dalam keadaan bersuci daripada 2 hadas. Itu syarat sahnya solat, hadas kecil ataupun hadas besar. Jadi hadas kecil bab sini berbalik pada bab wuduk lah. Jadi apa perkara yang membatalkan wuduk? Salah satu kata para ulama, bila keluarnya sesuatu lah daripada salah satu daripada 2 jalan, yakni qubul ataupun dubur. Jadi keluarnya sesuatu itu, bila kita kata keluarnya sesuatu, maka kata para ulama, keluarnya sesuatu itu dengan yakin ia benar-benar keluar. Jadi bila yakin keluar sesuatu ataupun angin ataupun misal kata benda daripada kubul ataupun dubur, dan kita yakin sesuatu tu memang keluar, contohnya dengan bunyi, ada bunyinya, ataupun misal kata daripada bau lah. Contohnya kalau baru makan mi Maggi misal kata keluar pun bau misal kata mi Maggi contohnya lah. Jadi tu macam itu. Okey, jadi bila dia yakin 100% keluarnya sesuatu daripada salah satu daripada kubulnya ataupun duburnya, maka itulah yang menjadikan wuduknya itu batal. Tapi kata para ulama, kalau misal kata dia syak ataupun misal kata dia ragu-ragu, dia tak yakin, tak sampai levelnya itu 100%, 90% misal kata, 80% misal kata, ataupun 50% misal kata, ataupun 30%. Lagi-lagi biasanya kalau orang ni dia ada kena penyakit was-was, dia mungkin ada daripada gangguan syaitan dan sebagainya, dia was-was dan sebagainya. Tapi bila bermakan contohnya dia tak was-was, tapi bila nak ibadat misal kata ada was-wasnya itu macam member kita kat sebelah Ustaz. Jadi itu kata para ulama tak batal lah, tak batal. Jadi alhamdulillah bila dia yakin 100% bahawa benda tu keluar,
daripada salah satu kubul ataupun dubur, maka itu dapat membatalkan wuduk. Wailah tidak. Tapi kadang-kadang kan macam pernah kena pada diri sendiri dia macam ada rasa macam kita tak ada rasa nak kentut tapi macam ada angin terlepas. Macam in betul. between kita punya kelengkang itu kan macam Kadang-kadang tepik sangat ke apa tu? kadang-kadang rasa macam angin terkeluar. Ini betul lah. Ini bukan nak joke serius. Kadang rasa macam angin dah macam terkeluar tapi tak rasa, tak ada bunyi, tak ada bau dan macam ada pernah macam kita check jugalah cik takut terkencit ke apa kan tapi tengok tak ada. Jadi macam gitu kalau dalam situasi macam gitu ustaz macam mana macam seperti badai Epul kita mengatakan. Okey, situasi seperti itu sebenarnya benar berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW pun ada segelintir daripada mereka mengalami kita tak kata penyakit tapi keadaan seperti inilah. Lalu mereka pun mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis, dia kata fala yansarif, jangan kamu tinggalkan kamu punya solat sehingga kamu mendapati bunyi ataupun kamu ada rasa bau lah, ada bau. Yang ni apa, benar-benar Rasulullah nak mengajarkan bahawa sehingga kamu yakin benar-benar ada sesuatu yang keluar daripada kubul ataupun dubur. Tapi kalau kamu hanya rasa-rasa sahaja, itu menunjukkan rasa-rasa itu menunjukkan kamu tidak yakin. Dan mungkin itu itu adalah apa seperti dalam hadis yang lain. Mungkin itu syaitan bermain-main untuk merosakkan kita punya solat, merosakkan fikiran kita, kita merasakan benda seperti ini dan sebagainya. Maka dianjurkanlah bagi kita kalau kita nak masuk dalam solat ke apa dan sebagainya, kita nak lakukan ibadah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya kita dijauhkanlah daripada perkara-perkara ini ketika kita lakukan ibadah, insya-Allah. Saya nak tanya ustaz ada kala ini macam misal kalau seseorang itu dia solat, dia macam ada penyakit macam ni ustaz, macam gangguan macam ni, dia tak boleh tahu dengan yakin kan dia kentut ataupun tidak. Dia tak dapat mendengarkan bunyi kentut, dia tak dapat membaunya, tapi orang sebelah dia mendengar bunyi, mendengar bunyi dan mendengar baunya. Misal Takkan nak inform. Ini berlaku pada engkau sebenarnya. Aku solat sebelah engkau, aku akan bau kau berkentut sebenarnya. Salah orang tu. Itu jin datang kacau tu. Okey, tak ada. Okey, kalau situasi macam ini macam mana ustaz? Macam orang kat sebelah dia yakin ini orang sebelah aku ni kentut. Kalau dua orang je lah. Kalau dua orang, kalau dia satu imam, dua makmum. Ini confirm case lah, betul tak? Takkan dua imam satu makmum kan. Tapi kalau makmum yang lain kan, yang yakin, macam mana tu ustaz? Jadi kalau misalnya kata makmum yang lain yang yakin bahawa keluarnya sesuatu daripada orang yang ada di sebelahnya, itu kita bahas dalam bab contohnya misalnya kata di antara perkara yang membatalkan wudu adalah bila seorang itu dia tidur dalam keadaan punggungnya itu tidak tetap di atas muka bumi ataupun tempat duduknya. Itu dapat membatalkan apa? Dapat membatalkan itu tidak dapat membatalkan wuduk. Yakni kalau orang tidur dalam keadaan kedua punggungnya itu tetap di atas tempat kerusi ataupun tempat duduknya, di atas lantai dan sebagainya, itu tidak membatalkan wuduk. Kecuali kalau misalnya kata ada seorang yang adil ataupun orang yang boleh dipercayai khabar berita daripadanya. Yakni apa, dia seorang yang adil, dia tidak menipu ataupun dia adalah seorang yang amanah, bersikap akhlak baik dan sebagainya. Itu memberitahu bahawa tadi ketika kau sedang tidur dalam keadaan engkau misalnya kata duduk dalam keadaan kedua punggung kau itu tetap di atas muka bumi, tadi keluar sesuatu misalnya kata. Keluar sesuatu daripada kubur dan juga dubur. Jadi orang yang tidur itu walaupun dalam keadaan dia yakin bahawa dia tidur dalam keadaan kedua punggung itu tetap di atas muka bumi ataupun tempat kerusinya, tetap dia kena terima khabar ataupun berita daripada orang yang adil ini. Jadi masalah ini boleh kita kenakan ataupun kita samakan misalnya kata dengan yang disebutkan tadi. Jadi ini dikirakan sebagai kias lah ustaz? Seperti kias. Okay. Jadi orang yang berada di sebelah dan sebagainya memang yakin bahawa memang dah tak ada orang misalnya kata kecuali bunyi itu memang datang daripada dia. Dan orang yang menyampaikan khabar ini adalah orang yang adil. Orang yang boleh dipercayai, maka diterima khabar daripadanya, maka untuk solatnya batal, lalu dia perlu ulang semula. Jad, aku nak tanya kau Jad. Kalau kau sebelah
Epul time solat, perkara ni berlaku kepada engkau, kau yakin tak yang kentut tu Epul? Kalau tak tengok muka dia, was-was. Kalau tengok muka dia tu yakin. Memang dia. Rasa dah memang bertahun-tahun dengar juga. Ada, aku dah nak start dah ni Kira kau dah lali dengan dia punya kentut Betul. Itu salah satu cubaan lah kira untuk kita kawan nafsu kita. Aku tak dapat membayangkannya. Scientifically okay. Scientific. Scientifically kalau bau kentut sahabat kan, saya kan, kesihatan tu baik. Kesihatan siapa? Kesihatan yang tukar kentut. Tapi orang yang menghidu, orang yang angin kentut itu masuk kepada ataupun menusuk kepada jiwanya, itu yang tak kesihatan tu. Nyanyi tu kes nyanyi Itu dah macam passive smoker lah kira. Bukan apa je. Takut apa tahu? Siapa yang menghidu bau kentut Epul, takut dirasuk nanti tau. Lepas tu kalau kita tambah sebagai tambahan dalam kita fikir kalau kita buka itu, kalau misalnya kata ada orang yang terbatal wuduknya dalam solat, hatta perkara ini juga disebut sebagai untuk menutup dirinya, maka dianjurkan oleh para fuqaha itu bila dia keluar itu dia seperti dia menutup hidung dia. Jadi seolah-olah jemaah-jemaah yang lain kalau ada solat jemaah lain menyangka bahawa hidungnya itu berdarah, padahal hidung dia tak berdarah. Jadi dia tutup hidungnya macam gini seolah-olah seperti ada ru'af ataupun hidung berdarah. Tapi pada hakikatnya dia batal wuduknya itu kerana keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur. Tapi sebagai untuk menutup dirinya daripada orang lain mengetahui aib ini adalah satu aib dan sebagainya, menunjukkan dia makan banyak ke apa dan sebagainya. Boleh buat gitu juga kan? Jadi keluar solat, saya berdiri tutup terus keluar solat. Tapi kira dah kon orang tu Ustaz. Kalau yang kat belakang semua yang dah bau kan, dia ni dah lari lah step kon je kan. Dia bukan kon. Dia cornetto. Jangan main-main. Aduh, Epul. Macam-macam ragam. Baru buat kentut dia ni Buat kentut, jangan dikentutkan di muka. Next punya question. Jangan belum kentut lagi ni. Next saya ada question. Ijat ada soalan. Soalan ni memang dah lama juga bermain-main kat kepala Ustaz. Ni permainan jin ni macam. Tapi dia bermain-main di luar solat. Jadi tak ada masalah. Tapi tetap nak hilangkan keraguan ni kan. Ustaz, misal kata kita ni solat, kita jadi makmum solat mungkin kat mana-mana lah, kat shopping center ke apa, kita jadi makmum, maknanya kita berjemaah lah ni. Kali tiba-tiba ni imam dia keluar daripada solat, ya Allah, mungkin dia terbatal ke apa masalah dia, kita tak tahu lah. Jadi kita sebagai makmum ni, kita harus continue ataupun kita nak macam mana ni solat ni? Okey, ini sebenarnya dalam masalah fikir kita nama satu bab istikhlaf lah. Istikhlaf ni apa? Macam saya misal kata ataupun Bang Ijat misal kata jadi imam. Jadi kita semua ikut belakang abang. Jadi tiba-tiba imam ini dia berhadas kecil ataupun terbatal wuduknya dan sebagainya, dia sudah tentu dia tak boleh teruskan. Dia pernah solat dan hukumnya adalah haram kalau dia teruskan dia pernah solat kerana malu ke apa dan sebagainya dan tak ada. Oh, haram tak ada. Haram. Tak boleh. Sebab apa? Dia melakukan perkara ataupun satu ibadah yang rosak. Yang mana tiada wuduk. Tapi dia nak lakukan ibadah, nak meneruskan ibadah solat, tidak diperbolehkan. Dia nak jaga muka dia lah kira. Water face lah kira lah, orang mah ada maruah kan. Tapi jangan sampai mendatangkan dosa Ustaz itulah kalau kita tak tahu kan. Ni kira akhirat claim ni. Walaupun manusia tak mengetahuinya, yelah, akhirat kena lah. Allah Subhanahu Wa Taala tu mengetahui, betul tak? Dah berapa banyak kau buat macam ni? Jangan cepat menuduh members. Pasal dia tak pernah keluar solat. So far okey, konsep je. Khusyuk. Okey, tadi Ustaz nak sambung tadi. Silakan Ustaz tadi sambung apa. Dalam keadaan seperti itu dinamakan istikhlaf lah. Jadi salah seorang daripada makmum actually boleh ke hadapan untuk menggantikan imam yang batal dia punya solat. Tapi kalau misal kata salah seorang misal kata tak nak ke depan, lalu semua ingin meneruskan solatnya itu secara sendirian, maka itu juga diperbolehkan. Itu seperti apa? Itu umpama seperti mereka itu sudah berpisah lah, berpisah daripada imam dan tak ada lagi kaitan antara makmum itu, antara kita dengan imam yang sudah terbatal solat.
Saya. Jadi pahala jemaah atau solat bersendirian? Kalau dari segi pahala, insya-Allah lah bila kita awal kita solat dalam keadaan berjemaah, insya-Allah kita dapat pahala jemaah. Tetapi untuk mengatakan pahala sempurna dalam solat berjemaah, itu mungkin tidaklah. Sebab apa? Kita pertengahan daripada solat kita dah solat sendirian dan sebagainya. Tapi pahala jemaah tetap dapat, tapi sempurna ataupun tidak, itu tidak sempurna dia punya pahala. Pasal Ana ni saya pernah maklumlah saya ni ketua rumah kan. Jadi Kau pernah, seorang pun ketua. jadi mungkin Bukan ketua kelas bukan ketua kelas ya. dulu memang tak ada chance jadi ketua kelas. Okey. Then macam saya nak takbir kan, kita nak jatuh niat. Tapi bila kita baru dah takbir, baru kita nak mula baca doa iftitah kan, tiba-tiba kita macam rasa yang kita ni, niat kita ni belum jatuh. Jadi apa yang saya selalu buat, saya akan berhenti, saya akan inform Ahli keluarga yang maaf tadi tak niat tak betul lah. Jadi itu perbuatan yang bagus ataupun sebenarnya tak bagus. Okey. Dalam keadaan seperti itu tidak dianjurkan. Jadi kalau kita misalnya kata kita merasakan bahawa kita yakin bahawa kita tak jatuhkan niat ketika takbiratul ihram, sahaja aku solat fardu zuhur, sahaja aku solat fardu isyak, itu sahaja actually yang diwajibkan. Jadi dalam takbir kita, bila kita ada qasad, kemudian kita ada ta'arud, kemudian kita tentukan solat apa kita nak solat. Sahaja aku solat fardu zuhur, itu sudah memadai. Walaupun kadang kita sebagai seorang imam. Kerana apa? Niat menjadi imam, menjatuhkan niat, itu wajib bagi setiap orang yang melakukan solat ketika takbiratul ihram. Tapi niat imam itu hukumnya tidak wajib. Itu hukumnya tidak wajib, tetapi disunnahkan sahaja bagi imam itu untuk mendapat fadilat solat berjemaah. Jadi kalau misal kata seorang imam, misal kata dia dah niat sahaja aku solat fardu isyak, itu sudah memadai. Jadi selepas itu kalau datang keraguan, tadi aku solat imam ke tak? Tadi aku niat kerana Allah Ta'ala ke tak? Tadi aku niat menghadap kiblat ke tak? Itu semua adalah tambahan idafiyat, tambahan sahaja. Jadi dalam keadaan seperti itu, seharusnya kalau misal kata niat memang dia tak niat sama sekali, memang tak jatuhkan niat ketika takbiratul ihram, maka jangan dia putuskan dia punya solat sendirian. Tapi yang belakang itu tak perlu untuk dikhabarkan, diberitahu untuk putuskan solat. Okey. Jadi maaf. Jadi kalau misal kata makmum pula dia berjemaah tapi dia tak niat tu, dia tak jatuh niat sebagai makmum. Jadi tu macam mana Ustaz? Jadi kalau niat, kita tahu bagi salah satu daripada syarat jamaah dalam kitab Safinatun Najah, itu mestilah bagi seorang yang ingin melakukan solat berjemaah, yakni bagi makmum, saya nak jadi makmum, itu mestilah an yanwiya muqtadiyan bil imam. Hendaklah dia berniat, jatuhkan niat bahawa dia itu mengikut imamnya. Wa illa kalau tidak diniatkan sedemikian, maka hukumnya itu tidak sah. Itu secara dasar. Sebenarnya ada tafsilnya lagi. Kalau berlalu satu rukun dan sebagainya, cuma insya-Allah kita tambah lagi pada nasib lain waktu, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Ya, ni pasal ni bab saya rasa luas Ustaz. Pasal dia sudah masuk pada cabang. Ya, betul-betul. Tadi Ustaz membahaskan dia punya asas je kan, tentang jawapan bagi soalan brother Ijat kita ni. Tapi saya rasa lah, saya tak mahir. Al-Fadhil Ustaz lagi mahir dalam bab ini. Agak epul. Aku tengah serius ni nak berbual, engkau menyedut kat sana. Bunyi bunyi. Ya, ASMR masuk sekejap. Tak tahu nak ajak member saya. Okey. Jemput Aku dah hampir-hampir nak call family terdekat tau. Yang macam saat-saat akhir bunyi dia. Aku lagi sikit nak call polis. Teruskan. Okey. Jadi balik pada apa yang dibahaskan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Hafiz kita ini, bab yang tadi yang mengenai tentang soalan ijab ini, saya rasa ada cabangnya. Dan cabang dia luas. Masya Allah. Ni bab solat ni bukan satu jam malam tak cukup ni. Satu jam untuk engkau pergi solat Ipul. Solat biasa. Sebenarnya kan kita kalau hadir majlis atau kelas agama ni, belajar bab solat ni best tau. Best kan? Betul. Banyak lagi kita tak tahu. Tak, dia macam actually aku rasa ada orang banyak tak datang pasal dia rasa macam
dia tak tahu kan, macam dia tak pernah. Actually, Tapi don't sebenarnya dia sebenarnya santai tau. Dia tak tahu lepas majlis tu ada epok-epok, ada teok. Ustaz Trik ya. Kerana epok-epok itulah iaitu landasan bagi pelajar ataupun penuntut itu menanyakan soalan pada sang guru. Betul. Jadi itu kalau kita kiaskan ni masya-Allah, kalau kita kiaskan itu dia punya wasilah tu asal pada guru epok-epok tu. Sambil berbuat. Masya-Allah. Jadi betul kalau kita nak kena mula bertapak lah kita pengaruh kawan-kawan. Kau boleh jom lah kita pergi kelas belajar kan. Betul. Tak ada apa-apa lah. Tak payah nak pakai songkok ke kan. Tapi biasalah pakai seluar panjang semua. Tak, kadang-kadang bab solat ni orang rasa macam solat punya bab je kan. Tidak Apa payah dah sangat? solat. Tak payah solat. Tak payah. Tak susah solat. Tapi betul-betul ada kadang-kadang kita macam rasa gitu. Macam solat je. Kita dah tahu bersolat. Tak, pasal members kita kebanyakan dorang tak mengambil berat tentang perkara ini. Apa yang dorang dah fahamkan, even aku dare to say Ijat dengan Ipul, member-members kita banyak kebanyakan mereka ini kemungkinan rukun solat pun mereka tak tahu. Kan? Ada kitab yang mengatakan 13, ada kitab yang mengatakan 17 kan. Jadi ini pembahasan saya rasa Al-Fadhil Ustaz memanglah boleh diketengahkan, boleh diterangkan kepada masyarakat kita. Tapi mereka kebanyakannya mereka ingat as long aku gerak macam gini takbir, as long aku gerak rukuk, as long aku sujud dan ikut dan selamanya dah jadi sebati. Mereka dah As long as you love me. As long as you love me. Yeah, dia sambil nak kena gerak kanan dan gerak kiri Mungkin boleh tambah. Mungkin ramai kalau kita tanya dorang kita tanya ramai yang tahu solat. Tahu solat tak? Dorang akan cakap tahu solat. Betul. Tapi memahami solat, Betul. memahami hukum-hukum Betul, pasal Ustaz. solat, itu yang masih ramai. Pasal takut apa nanti kalau kita berterusan, nanti tahu-tahu kita kiok, rupanya solat kita tak diterima. Jadi itu yang kita nak nauzubillah min zalik. Betul, itu perkara yang very worrying actually. And Siapa tahu satu hari Seekersness boleh buat satu event kita jemput abang-abang mana-mana kat luar. InsyaAllah. Kita buat practical. Eric jadi imam. Eric kalau jadi imam, masya-Allah. Eric kalau jadi imam kan, dia menghadap makmum. Eric kalau jadi imam, dekat depan dia semua epok-epok be. Siapa berani lepas beri salam ambil. Kerana ni bab solat ni saya rasa penting. Betul Ustaz. Macam Ustaz mengatakan dia penting. Hanya kerana belajar fikih ni ataupun fiqah. Orang semua suka panggil fiqah. Kan? Belajar fikih ni saya rasa orang kurang sesuai lah. Sesuai masuk di sini, dorang tak merasakan itu keinginan yang tinggi. Seperti mempelajari bab-bab yang lain. Bab-bab lain tu mereka ada semangat lah sikit mungkin, wallahu alam. Tapi bila masuk pada fikih je, lagi-lagi pada bab solat, banyak soalan-soalan yang selalunya harus dijawab dalam bab solat. Betul. Ini yang payah. If you ask me, this is the gap actually. Yalah betul. Sebab tu kita yang kawan-kawan ni kan nak kena pujuk lah kawan-kawan ni Improve kita nak kena improve. Pada aku macam kita Singapore ni dah terlalu busy kan. Jadi kelas-kelas fik ni macam dia actually relax punya tempat lah. Very relax lah. Kita tak perlu nak macam takut-takut ke nak datang kan. Datang aja lah. Tak ada apa-apa. Ustaz bermuka pun bukan macam singa kan. Kalau ustaz bermuka singa lain lah. Tapi santai. Betul lah. Kita nak kena umpan orang dengan epok-epok. Next week kau bawa Aku tunggu dia punya kuih tiaw goreng dia belum jatuh lagi. Asal kita punya podcast makanan mesti nak kena sebelah dia Okey, bagi yang pendengar mereka takkan nampak kan apa yang kita nampak. Dan bagi yang menonton, kalian tak dapat menyaksikan apa yang kita saksikan di sini dalam studionya Seekersness Media. Kita dah berapa lama ni? Ni kita dah masuk 40 minit. 40 minit. Hati ni ada berkata-kata daripada tadi 40 minit soalan jalan. Orang menceroteh tadi. Ni ada topik yang bagus lah buat solat ni. Aku rasa kena dengan keadaan ni kan. Ustaz, apa hukumnya kita solat dengan 1 meter safe distancing ni Ustaz? Jadi ada yang masih macam
Macam tak boleh accept tau. Dia tak boleh accept, betul tak boleh accept. Macam mana boleh nak saya nak macam kena ni. rapat-rapatkan sah daripada dulu. Saya memang ada teman dapat Takkan nak stretching macam Bruce Lee kan. Agak-agak kau je. dulu nak kena rapat saf. Habis sekarang jauh-jauh. Apa merepek Ada tak ustaz macam ada sampel ke dalil yang zaman Nabi dulu kan? Ada keadaan macam ini yang diorang 1 meter distancing. Ada tak ustaz? Okey, kalau kita nak lihat dari segi sejarah daripada zaman Nabi terhadap apa yang berlaku khususnya dalam solat jemaah kita dalam keadaan wabak dan sebagainya, itu zaman Nabi itu sendiri Allahu a'lam lah sama ada dia pernah berlaku ataupun tidak pernah berlaku. Tapi perkara ini telah dibahaskan oleh para fuqaha ataupun alim ulama kita. Kalau kita solat dalam keadaan sedemikian, pertama sekali kita nak bahaskan adakah pahala jemaah kita itu luput ataupun tidak. Yang kedua, adakah sah solat jemaah dalam keadaan sedemikian ataupun tidak. Jadi kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama. Kita tak boleh ikut hawa nafsu kita ataupun kita gunakan akal kita ataupun gunakan kemarahan kita dan sebagainya, tak boleh. Jadi ulama dah bahaskan dalam kitab-kitab fikah kita, kalau kita buka dah ada. Jadi kalau dalam keadaan seperti itu, solat renggang-renggang dan sebagainya, 1 meter ataupun 2 meter jauh dan sebagainya, itu solat tetap sah. Solat jemaahnya itu tetap sah. Okey. Soalan yang kedua, adakah dapat meluputkan fadilat jemaah ataupun tidak? Jadi perkara sedemikian itu memanglah kalau kita nak kira ataupun kita lihat apa yang disebutkan oleh para ulama, perkara sedemikian itu dapat meluputkan ataupun dapat mengurangkan fadilat jemaah. Tapi perkara yang pertama yang kita bahaskan adalah sama ada sah ataupun tidak. Hukumnya adalah tetap sah. Hukumnya sah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi jangan ikut nafsu kita pandai-pandai. Jangan. Jadi bahkan kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, misal kata imam solat di depan, kemudian makmum itu solat paling belakang, tetapi selagi berada di dalam masjid itu sendiri, lagi bukan 1 meter dah, Bermeter-meter. puluhan meter misal kata, selagi 2 orang ini di dalam masjid, makmum yang ikut imam tetap hukumnya sah. Jadi kita tinggal nak jatuh niat aja lah. Jatuh niat je lah. Betul ingat, betul. Okey, faham. Masya Allah. Jadi izinkan saya mengetengahkan mengetengahkan soalan yang ketiga ya Ustaz. Okey. Baik, soalan yang ketiga. Salam wahai Ustaz. Saya ada problem bila bekerja. Saya seorang medical staff di staff DNA kan, bekerja around COVID patient. Mana dia seorang medical staff that kerja around COVID patient. Saya perlu pakai full suit PPE during my shift ya Ustaz. Masalahnya saya tak boleh tanggalkan my PPE kalau saya bertugas during my shift. Jadi kadang-kadang saya tak sempat nak solat Ustaz, kerana tak boleh buka PPE bila bertugas. Saya tak boleh ambil wuduk pun dalam PPE. The only time saya ada peluang selepas saya keluar bilik rawatan dan penjagaan, baru saya tanggalkan PPE dan boleh ambil wuduk dan solat selepas itu. Saya nak tanya kepada Ustaz, situasi seperti saya ni bagaimana? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pertama sekali kita ucapkan terima kasih lah kepada teman kita yang bertanya ini. Frontliners ini mesti frontliners betul lah. Jadi kita ucapkan terima kasih kerana apa? Kerana membantu masyarakat yang terkena ujian ini yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran yang sebaiknya insyaAllah kepada petugas ini ataupun teman kita ini. Jadi ini masalah-masalah yang antara masalah-masalah yang timbul lah, soalan-soalan yang timbul khususnya ketika musim ataupun ketika wabak COVID ini datang. Jadi dia ni adalah seorang medical staff DNA bekerja around COVID patient. Jadi dia kena pakai apa? Dia kena pakai full suit PPE. Jadi alhamdulillah tadi saya ada bertanya, kemudian saya ada buat kajian sedikit lah. Jadi suit PPE ini saya lihat kadang ada yang berbeza-beza.
Ada yang dia memang tutup seluruh daripada atas hujung rambut sampai hujung kaki. Tapi ada sebahagiannya itu dia tak tutup semuanya sekali. Tapi cuma pakai gunakan mask dan dia tutup bahagian ini dan boleh nampak sebahagian daripada kulit yang ada pada badan. Dia lihat pada dia punya suit dia Ustaz. Lihat pada suit dia, keadaan suitnya itu macam mana. Jadi berbeza antara satu sama lain. Tapi daripada soalan daripada teman kita ini, masalahnya saya tak boleh tanggalkan my PPE kalau saya bertugas during my shift. Jadi ni saya gambarkan letaklah contohnya misal kata suit PPE dia ini memang daripada hujung rambut sampai kepada hujung kaki semuanya tertutup. Tak boleh ditanggalkan during dia punya shift. Okey. Jadi kadang saya tak sempat nak solat Ustaz kerana tak boleh buka PPE bila bertugas. Okey, kita stop dulu ataupun kita berhenti dekat dia punya saya tak boleh ataupun tak sempat nak solat Ustaz kerana tak boleh buka PPE bila bertugas. Jadi kita faham di sini ketika dia nak melaksanakan solat, dia nak lakukan solat itu mungkin dia punya wuduk dia mungkin sudah terbatal. Betul. Okey, mungkin wuduknya itu sudah terbatal. Tapi keadaan yang pertama misal kata kalau misal kata dia start dia punya shift dan shiftnya itu dalam waktu solat. Kita mengatakan tetap wajib solat itu dilakukan di dalam waktu. Solat tidak boleh dilambatkan ataupun dikeluarkan daripada waktunya kecuali kalau ada keuzuran. Sehingga ada satu bait yang dulu kita hafal waktu kita mula-mula belajar dahulu, la udhra fi ta'khiriha illa lisah au naumin au li jam'in au al-ikrah. Iaitu tidak ada keuzuran bagi seseorang itu untuk melambatkan, melewatkan solat daripada waktunya kecuali kalau misal kata dia tertidur dengan syarat-syarat tertentu, bukan tidur dengan sengaja lambat terkeluar sampai keluar waktu, ada dawabit dia. Kemudian ataupun dia terlupa, ataupun misal kata kerana diharuskan baginya untuk jamak menghimpunkan solat, contohnya ketika dia dia sakit ataupun ketika dia itu dikenali sebagai seorang yang musafir, yang sudah keluar daripada negerinya, ataupun kerana misal kata paksaan misal kata tak boleh dalam situasi seperti itu, dia terpaksa untuk melambatkan dia punya solat ni kerana dipaksa dan sebagainya dengan syarat-syarat tertentu. Tapi dalam keadaan seperti ini tetap diwajibkan ke atasnya untuk melaksanakan solat di dalam waktu. Cuma masalahnya kalau misal kata dia ada wuduk, contohnya dia mengambil wuduk sebelum dia start dia punya shift dan dia antara orang yang dapat mengekalkan wuduknya. Antara orang yang dapat mengekalkan wuduknya. Yakni wuduknya itu tak mudah untuk terbatal. Jadi bila masuk dalam waktu zuhur, saya rasa bukan semua waktu dia kena buat kerja. Jadi pasti ada beberapa waktu, misal kata 5 minutes, walaupun dalam keadaan kena pakai full suit dan sebagainya, dia boleh lakukan solat, maka dia perlu untuk melaksanakan dia punya solat. Solat zuhur, solat asar, solat yang diwajibkanlah pada waktunya itu. Tapi keadaan misal kata, kalau misal kata dia ini orang yang wuduknya itu tidak kekal, yakni mudah terbatal dan sebagainya. Tapi bila dah masuk waktu solat, dia tak boleh tanggalkan, sedangkan dia dalam keadaan dia sedang bekerja dan sebagainya. Okey. Pertama sekali sebelum kita keluarkan hukum ataupun solusi dan sebagainya, boleh tak dia tukarkan dia punya shift itu mungkin pada waktu yang lain? Jadi contohnya misal kata kalau shiftnya itu dia minta ataupun dia request kepada bos ataupun dia punya majikan dan sebagainya untuk ditukar pada waktu yang lain, yang mana waktu itu waktu yang mana tidak masuk ataupun tidak berada di dalamnya itu misal kata waktu solat. Kalau boleh tukar, sebaiknya adalah tukar. Tapi kalau keadaan misal kata tak memungkinkan baginya untuk tukar dan dia adalah orang yang wuduknya itu tidak boleh kekal ataupun mudah terbatal wuduk, jadi dalam keadaan seperti itu dia tak boleh tanggalkan. Tak boleh tanggalkan dia punya suit ataupun bajunya itulah. Dan dia kata ada sebahagian daripada bahasan para ulama itu kata tayamum. Jadi soalannya dia tak boleh bertayamum. Kerana apa tak boleh bertayamum? Kerana masih ada lagi air. Dia tidak kehilangan, air itu masih ada. Jadi dia tak boleh kembali ataupun dia
gantikan tanah ataupun debu untuk bertayamum. Jadi dalam keadaan seperti itu macam mana? Tetap tak wajib melaksanakan solat? Tetap wajib untuk melaksanakan solat di dalam waktunya. Jadi macam mana nak lakukan solat? Tak ada wuduk, tak ada tanah untuk tayamum dan sebagainya, memang tak boleh buka. Jadi solatlah kerana menghormati waktu. Masya Allah. Sama macam cerita bas tadi Ada kena-mengena sikit dengan yang bas tadi. Jadi kalau yang faham tadi yang bab yang bas yang kita bahaskan tadi, insya-Allah kita boleh faham dalam bab inilah. Jadi dia solat untuk menghormati waktu. Jadi bila dah solat menghormati waktu, kalau shift dia habis sebelum keluarnya waktu, maka dia perlu untuk ulang balik. Dia punya solat. Kenapa perlu ulang? Sebab solat tadi hanya untuk menghormati waktu. Kerana kurang syarat. Apa syaratnya? Suci daripada hadas kecil, itu syarat sah solat. Sedangkan tak sempurna. Kemudian kalau sudah keluar waktu, maka hukumnya apa? Wajib baginya untuk qada semula. Dia punya sah. Wajib baginya untuk qada semula dia punya solat. Masya Allah. Jadi ini memang saya rasa kemusykilan yang wujud. Mungkin saudara ke ataupun saudari yang menanyakan soalan ni, dan mungkin dia memang dalam kekeliruan. Dalam masa yang sama, dia nak mengamalkan dia punya tanggungjawab dia sebagai seorang yang mendirikan solat 5 waktu. Tapi masalahnya beginilah, kan. Boleh tak boleh aku sekarang dalam suit ni, kan. Tapi kalau macam tadi Ustaz mengatakan, kalau suit dia berbeza-beza, ada yang full jumpsuit. Wallahualam, aku tak pernah jumpa kan orang pakai full jumpsuit. Memang tak pernah pergi kan tempat-tempat gini. Tengok daripada gambar je. Tapi kalau tengok daripada keadaan itu, memang I think is very hot lah for them to berpeluh-peluh lagi. Tapi nak jaga wuduk lagi. Saya rasa bukan senang lah. Bukan senang. Cuma saya terfikir juga, kalau misal kata dia pakai dalam full suit macam itu, waktu makan macam mana? Mungkin dibagi-bagikan waktu makan. Dibagikan waktu makan mesti ada dibahagikan, yang mana dibolehkan bagi mereka untuk buka untuk buka ataupun buka suit tu. Dan saya difahamkan juga bahawa suit itu hanya boleh dipakai sekali. Nanti apabila dia keluar, dia tanggalkan contohnya, dia buang, dia pergi makan contohnya, gambaran seperti ini, ataupun pergi solat, dia akan gunakan suit yang baru di tempat yang tertentu. Kemudian kalau dalam soalan tadi, kalau kita nak panjangkan dalam masalah aurat, bila dia solat dan sebagainya, adakah suit itu suit yang jarang ataupun tidak jarang? Jadi kalau contohnya kalau dia itu seorang lelaki, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau seorang perempuan dan sebagainya, kadang dia pakai suit itu nampak dia punya rambut dan sebagainya, itu sudah tidak memadai untuk orang kata syarat sah solat dah. Kita tahu mesti satrul aurah, iaitu mesti menutup aurat. Dalam keadaan seperti itu, dia solat untuk menghormati waktu. Kalau dah tak ada jalan lagi, kecuali solat dalam keadaan sedemikian. Tapi kalau ada waktu, diberikan break dan sebagainya, saya rasa tak kena tepikan waktu tepikan waktu, ataupun kita tanya kepada majikan kita. Dan saya tak rasalah, kalau yalah sebagai manusia kerja, memang kita kerja, tapi ada batasannya. Ya, betul. Ada batasannya. Betul. Kadang-kadang pasal mereka berada dalam tempat-tempat yang kritikal ini. Dia kalau dah sekali masuk, then you have to stay there lah. Betul tak? Memang dia bergilir-gilir kan. Jadi kalau macam tadi Ustaz mengatakan, kalau dia boleh menyusun waktu rehat dia. Jadi waktu rehat dia tu boleh digunakan untuk dia mendirikan solat pada waktu lah. Jadi tak terlepas dari waktu. Jadi Masya Allah, kan, soalan yang banyak kemusykilan. Bukan sekat panas, aku panas dengan kau kan. Apa cerita ni bro? Dari tadi aku tengok kau, aku bukan apa Jan. Aku Tengok Ipul macam aku nak solat sekarang. Itu baik. Pasal apa aku panas dengan kau Ipul? Pasal sebelah kau ada rempeyek, sebelah kau ada keropok binjau, tak makan sebelah kau ada kopi. Kopi 2 tau. Dua-dua dia dah telah habis. Ni first shift, ni second shift. Bagi pendengar dan bagi penonton, ini adalah behind the scenes punya barang-barang yang you all tak nampak. Jadi ni, this is something only kita je nampak,
dapat kita saksikan dan kitalah penyaksinya. Tapi saya yakin Ustaz, minggu depan dia datang tak tangan kosong. Tak tahu. InsyaAllah dia akan bawa. Korang SMS je nak makan apa. Kau confirm ke Jad? Confirm. Dia datang dia pergi gila dia bawa. Tapi kalau dia bawa dia seorang yang makan, dia tak pelawak members pun. Nampak tak? Masalah juga. Masalah. Jadi Masya Allah. Jadi pada hari ini ataupun pada malam ini dapatlah kita menjawab soalan-soalan viewers kita kan. Kerana kita sebenarnya kita memainkan peranan kan, dalam platformnya Sahabat Bertanya ni. Kerana yang berhak dan ada hak ke atas platform ini adalah viewers dan listeners kita. Kerana mereka ada banyak soalan-soalan kemusykilan agama ataupun kehidupan yang mereka nak ketengahkan. Jadi bagi mereka yang ingin mengetengahkan kan soalan-soalan itu, sila PM kita di Facebook. Kalau tidak ada Facebook dan sebagainya, bolehlah kan cuba hubungi kita melalui email kita. InsyaAllah kita akan letakkan email kita dalam Spotify kan, dalam kita punya Seekers Nest Media kan, pada akaun Spotify kita insya-Allah. Dan bagi mereka yang ada Facebook, boleh kontak kita terus kan melalui laman Facebook kita insya-Allah. Dan saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Abdul Hafiz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Ini kalau saya cakap ribuan pun tak cukup lah Ustaz. Pasal mutiara-mutiara ilmu yang Ustaz sampaikan kepada ketiga daripada kepada kita ketiga ni sangat berharga Ustaz kan. The Three Stooges. Betul. Selepas ni kalau Apple tak insaf je aku tak cakap apa lah, betul. Ni kalau tak insaf kita solatkan dia. Malam ada solat apa lagi Ustaz? Saya balik terus nak solat. Nampak nak ada bab belajar pasal solat. Lepas tu kita belajar tentang apa yang membatalkan solat. Akhir penghujungnya kita belajar macam nak menyolatkan pada Apple kita. Dan sebelum kita solat kita mandikan dia. Tak ada. Solatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Itu je modal kau ya. Ada mutiara kata tak daripada Ustaz dulu mungkin nak kasih sampaikan. Jadi Alhamdulillah lah, soalan-soalan yang diberikan itu sebenarnya adalah separuh daripada ilmu. Dari jawapan itu sebagai mungkin bagaimana ada jawapan itu tak mungkin ada jawapan kalau tiada soalan. Jadi kita ucapkanlah ribuan jutaan terima kasih kepada yang bertanya Alhamdulillah kerana memberikan kita ilmu. Jadi orang yang bertanya actually memberikan kita ilmu, menjadikan kita untuk buka buku dan sebagainya untuk cari masalah ni masalah itu. Dan perlu kita ingatkan, soalan kita kadang bila kita nak tanya walaupun nampak macam remeh, alah ni kindergarten ni soalan lah apa dan sebagainya, tapi dalam remehnya soalan itu mungkin dapat membantu ribuan orang yang di luar sana. Betul. Masya Allah. Kata-kata yang tawaduk daripada Al-Fadil Ustaz kita Masya Allah. Dan pasal memang Ustaz, saya setuju dengan Ustaz kerana soalan-soalan pendengar dan penonton kita ni memberikan ilmu. Tapi saya rasa tugas yang lebih berat adalah bagi orang yang menjawab ilmu itu, menjawab soalan dan untuk ketengahkan ilmu itu. Kita tiga relax je. Kita tiga relax je Ustaz. Relax kuih. Tahu topik, fikir-fikir apa nak keluar cakap je. Untung kau tahu makan je. Ibu tahu makan je. Pul, kau kasih kata-kata mutiara pula untuk orang-orang yang menonton ni nanti. Okay, mungkin Apple boleh kasih kata-kata perangsang kepada members kita di luar. Kena dengan topik lah. Kena dengan topik bab solat dah. Okay, bab solat ni pada saya, kita semua lalui tu phase lah kira phase zaman jahiliah kita lah so called malas nak solat kita anggap tu solat tu tak ada apa-apa lah. Solat raya. Solat raya wajib lah. Baru lepas. Tapi come to a point kadang-kadang kita nak kena macam terasa terfikir lah. Saya start solat, cerita benar saya start solat dulu lah semalam. Saya tak solat Baru tadi pukul 5. Baru tadi. Kawan baru kat sini sebab apa saya dulu tak ada time yang saya tak solat ke apa Terus bila saya nak mula solat ni pasal apa, saya punya kira so called saudara juga lah. Dia kira IQ low sikit lah, anak special lah. Tapi every solat waktu
dia akan solat walaupun dia tak tahu, dia akan macam Allahu Akbar gini, dia ikut orang solat, dia solat je. Jadi bila saya tengok dia, saya terfikir tau, Siapa yang sempurna sebenarnya? kan? Dia ni akan kira kurang special lah. Dia boleh solat, aku yang sempurna boleh fikir ni aku tak solat. Macam kekek kan. Yalah. Jadi daripada situ saya macam terbuka hati lah untuk solat kan. Jadi untuk siapa yang masih belum mula bersolat kan, start somewhere lah. At least bukan saya cakap apa lah, kalau lima waktu kan, selalu saya cakap 5 waktu yang untuk siapa tak pernah bikin kan. Korang start yang maghrib, asar dulu, buat yang termampu dulu lah. Buat termampu, biasakan diri dulu lah. InsyaAllah kan, macam 5 waktu tu dah biasa lah. Tapi kadang-kadang subuh menangis juga. Ustaz, saya nak tanyakan Ustaz ni, sebelum kita akhirkan sesi ni, ada satu kata-kata yang mungkin lepas tu saya berikan peluang pada Ustaz untuk elaborate further lah, untuk mengisikan dia. Ada kata-kata daripada seseorang ini yang saya pernah kenal. Beliau mengatakan kepada saya, dan dia ni memang dulu seseorang yang jauh daripada agama lah, kan, banyak meninggalkan waktu dan jauh daripada agama, tapi alhamdulillah entah macam mana dia mula dengan hidayahnya Allah SWT, dia mula bersolat dan sebagainya. Tapi dia gradual, dia bukan one shot Ustaz. Dia bukan satu hari tu dia boleh solat 5 waktu, tapi dia satu hari tu dia solat satu waktu dan sebagainya. Sampai sekarang alhamdulillah orangnya itu sudah istiqamah dalam solatnya. Alhamdulillah. Lalu saya pernah tanyakan soalan ni pada beliau. Apa yang mendorong dia untuk menjadi sangat-sangat beristiqamah sekarang ini dalam melakukan solat 5 waktu dia? Kerana dia mula dengan 1 dulu, 2, ada hari dia miss kan, dan sebagainya. Lalu dia mengatakan pada saya, ya Ustaz, iaitu kalau tak boleh buat semua, jangan tinggalkan semua. Jadi saya nak berikan laluan kepada Ustaz kan, tentang falsafah itu. Kerana ini falsafah tau. Dia tak ada kena dengan hukum. Kan? Jadi jangan bagi pendengar dan bagi penonton, ini bukan hukum kan? Betul. Ini hanya falsafah daripada seseorang. Jadi saya nak ketengah kepada Al-Fadhil Ustaz kita. Okey, jadi kata-kata itu sebenarnya adalah ada riwayatnya daripada seorang ulama. Ada yang mengatakan bahawa ia dinisbahkan kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Masya Allah. Jadi dia seperti satu kaedah, boleh kita katakan seperti satu kaedah, ma la yudraku kullu la yutrak kullu. Itu dalam bahasa Arab dia. Itu sesuatu yang kita tak dapat ataupun tidak boleh dilaksanakan secara keseluruhan, maka janganlah ditinggalkan secara keseluruhan. Yang apa dia nak mengajarkan kepada kita, ada kadang kebaikan-kebaikan yang mana kita lihat pada orang lain dan sebagainya, dan kita ingin cuba meniru kebaikan-kebaikan itu, akan tetapi kita ada keterbatasan. Kita tak mampu untuk meniru secara 100%. Contohnya misal kata kita lihat, kita suka orang lakukan solat, istiqamah, pergi masjid dan sebagainya, tetapi kita tidak ada kemampuan lagi. Kita tidak ada dorongan lagi untuk melakukan seperti mana yang dilakukan oleh teman kita, orang yang istiqamah melakukan solat 5 waktu. Maka kita lakukan solat, dia lakukan solat 5 waktu di masjid, tapi kita cuma mampu untuk lakukan solat 5 waktu tetapi di rumah secara sendirian. Maka apa yang kita tak dapat tiru, tidak dapat kita lakukan secara keseluruhan, janganlah ditinggalkan secara keseluruhan. Kemudian boleh juga kita relatekan, ada satu kaedah dalam fikir kalau kita belajar, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Yakni perkara yang mudah itu janganlah dijatuhkan ataupun digugurkan dengan satu perkara yang sukar. Jadi kadang ada perkara yang kita sukar untuk lakukan. Susah bagi kita untuk lakukan kebaikan itu, tapi ada yang mudah-mudah untuk kita lakukan. Contohnya belikan air untuk teman kita. Kita ada satu air, kita tak boleh belanja 100 teman kita, tapi kita boleh beli 1-2 botol dan sebagainya. Itu mudah bagi kita. Ataupun bawakan makan untuk member-members kita yang dalam studio ni kan. Lagi minggu depan. Jadi yang mudah, perkara yang mudah itu tidak gugur dengan perkara yang sukar lah. Masya Allah, kata-kata hikmah, Masya Allah. Kalau aku tak tanya Jad, aku tak tahu kan yang ini datang dari
kemungkinan yang ini kemungkinan datang daripada Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, betul tak Ustaz? Masya-Allah. Berhikmah dari ini malam sebenarnya dalam bab solat ni kita dapat kupaskan kan banyak kan mutiara-mutiara ilmu kan daripada Al-Fadhil Ustaz kita, masya-Allah. Jadi sangat-sangatlah beruntung kita pada malam ini kerana kita dapatlah kan balik kan dalam keadaan nyaman, kenyang dengan ilmu kan, kenyang Dan perut yang kosong. Yalah pasal member kita belum lagi siapkan apa-apa. Lepas ni food panda. Jadi lagi sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Abdul Hafiz kita, masya-Allah. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Saya on behalf of sahabat bertanya dan juga on behalf of Seekers Nest dan senantiasa mendoakan kepada Ustaz agar Ustaz dikurniakan kesihatan. Amin. Mudah-mudahan dapat lagi berbakti kepada masyarakat Islam Singapura kita ni, insya-Allah. Ustaz kan imam kat masjid mana Ustaz? Ana di Masjid Haji Muhammad Saleh. Nah. Masjid Haji Muhammad Saleh. Siapa-siapa yang ingin berjumpa dengan Ustaz Abdul Hafiz, sana live dia ada. Kalau tak sana makan show. Makan show dekat Teban dekat Teban. Teban Mana ada kedai baru Ustaz, kedai Western Power. Baik. Buat makan nombor 1 semua tahu dia ni. Siapa tahu satu hari kita boleh buat podcast kat sana. Sambil makan. Kau bayar. Bos lah. Kita direct bill to the boss. Biasalah. Betul tak? Okay, lagi sekali kita mengucapkan terima kasih. Dan bagi penonton yang mendengar, terima kasih. Bagi penonton yang mendengar dan menonton, terima kasih kan untuk menonton dan mendengar rancangan Sahabat Bertanya ini. Dan bagi mereka yang support the content of Seekers Nest Media, maka berikanlah sokongan anda. Berikanlah sokongan anda kepada Patreon page kita. Kan? Saya akan letakkan link bagi Patreon page kita, dan sokongan anda itu sangat-sangat dihargai kan? Alhamdulillah. Jadi kita nak mengakhirikan sesi kita ini itu dalam sesinya Sahabat Bertanya. Jangan lupa watch and share. Watch and share, bukan like and share. Watch and share. Listen and share pun boleh apa? Watch and share. Last nak cakap sikit dah. Orang nak kasi penutup ni. Jangan label orang. Okey. Siapa yang Itu belum penting. mula, kita Itu jangan message label. penting. Jangan sikit-sikit. Kafe. Jangan label. Okey dah. Na'udzubillah min zalik. Okey, itu dia. Ya, jadi signing off from Sahabat Bertanya, iaitu saya Indra Sahib dan saya Izzat Koki. Saya Eric Pepper. Nantikan episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Yeah. Goodbye.